A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya ghurur. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latu balawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qalima awrathahu Allah Ta'ala ilma ma lam ya'lam wa man atala amalahu lam yakhlus amaluh. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran bermula daripada ayat 185 sehinggalah ayat ke-186 yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah suatu kenikmatan yang palsu sahaja. Setiap yang bernyawa akan merasai kematian dan sesungguhnya segala ganjaran kamu itu hanya disempurnakan pada hari kiamat. Oleh itu sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah suatu kenikmatan yang palsu sahaja. Sesungguhnya kamu akan diuji mengenai harta kekayaan dan diri kamu, dan sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yakni ahli kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutui Allah berbagai gangguan yang menyakiti. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya sikap itu adalah dari perkara-perkara yang memerlukan tekad yang kuat. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang kedua yang bermaksud, diriku menyaksikan diriku sendiri bahawa tidak ada Tuhan selain daripada aku sendiri, tidak ada sekutu bagiku, Muhammad itu adalah hamba dan rasulku. Maka sesiapa yang tidak redha akan ketetapan-ketetapanku dan tidak bersabar atas cobaan-cobaanku dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat kurniaanku dan tidak merasa cukup terhadap pemberian-pemberianku, maka hendaklah dia menyembah Tuhan yang selain dariku. Oleh itu sesiapa yang berpagi-pagi berdukacita terhadap dunia, maka seolah-olahnya dia telah marah kepadaku. Dan sesiapa yang merasa sakit di atas sesuatu musibah, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan sesiapa yang menemui orang kaya lalu dia merendahkan dirinya di hadapan orang kaya kerana kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Dan sesiapa yang memukul-mukul mukanya di hadapan orang yang mati, maka seolah-olah dia telah mengambil tombak dan menghunjamnya kepadaku.
Dan sesiapa yang memecah-mecahkan dahan kayu di atas kuburan, maka seolah-olah dia telah menghancurkan pintu Kaabahku dengan tangannya sendiri. Dan sesiapa yang tidak pernah mengambil peduli dari sumber mana makanan yang dimakannya, maka dia tidak pernah peduli dari pintu mana Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan sesiapa yang tidak bertambah dalam agamanya, ilmu dan pengalamannya, maka sebenarnya dia semakin berkurangan, semakin merosot. Dan sesiapa yang terus-menerus merosot dan berkurangan, maka maut itu adalah lebih baik baginya. Dan sesiapa yang mengamalkan sesuatu ilmu yang diketahuinya, nescaya Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum lagi diketahuinya. Dan sesiapa yang panjang angan-angannya, nescaya dia tidak akan ikhlas dalam amal-amal perbuatannya. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keizinan oleh Allah lagi, dapat lagi insya-Allah kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih daripada seramai-ramai umat manusia, kita dipilih di antara orang yang ada masa ataupun diberi kesempatan menjadi orang yang berkeinginan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapatlah hadir kembali setelah PKP ini ada kelonggaran. Insya-Allah kita dapat solat berjamaah, dapat lagi kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis kuliah, dalam majlis tazkirah. Sekitar lebih kurang setahun kita berjarak solat kita. Kita tak tahulah, kita berdoa kepada Allah suatu hari nanti kita boleh merapatkan kembali sof jamaah kita. Memang itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat kembali merapatkan sof, sebab bila kita berjauh ini, berjarak, berenggang, kita bimbang, hati kita pun akan jadi renggang, hubungan kita akan jadi renggang. Jadi kita berdoa insya-Allah satu masa nanti kita dapat kembali boleh merapatkan sof kita. Untuk itu alhamdulillah, pada malam ini saya sempat kita merenung beberapa ayat daripada ayat Al-Quran pada malam Jumaat yang mulia ini. Kita berada dalam bulan Sya'ban, insya-Allah tak berapa lama lagi kita akan masuk padanya Ramadan. Maka apakah istimewa Ramadan ini? Apakah istimewanya Ramadan ini? Jawapan dia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hebatnya Ramadan ini kerana pada bulan Ramadan ini bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka Ramadan menjadi hebat dengan turunnya Quran yang menjadi panduan, zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu kitab yang tidak ada syak, yang tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inna hadzal qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk yang paling lurus, merupakan petunjuk yang paling betul. Jadi petunjuk untuk kita sampai ke syurga Allah ini tidak lain dan tidak bukan adalah petunjuk Al-Quran itu sendiri. Maka ajaran Quran perlulah kita baca, perlulah kita renung dan kita mengambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kita kena ambil Al-Quran ini. Dan alhamdulillah kita dapat meneruskan amal-amal kebaikan kita. Niat beriktikaf, semudah-mudahan apa yang difirmankan oleh Allah. Kata Allah dalam sepotong ayat Quran, barang siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang mengharapkan, faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihah
wala yusyrik bi ibadihi ahada. Maka kata Allah, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, siapa yang memang dia ni nak bertemu dengan Tuhan dia, maka hendaklah dia buat amal-amal baik. Nombor satu, dia buat amal baik, kata Allah Ta'ala. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, kata Allah, hendaklah dia ni buat amal-amal baik. Tadi kita baca Quran menjadi petunjuk yang paling betul. Kali ini kata Allah, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, maka hendaklah dia melakukan amal-amal baik dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan dengan sesuatu. Itu pesanan daripada ayat Al-Quran dan pesanan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru berlalu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tadi saya bercerita kepada anak murid saya, banyak sangat pengajaran peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi dilanda sahun kesedihan kematian isteri yang dicintai, kehilangan bapa saudara yang banyak tolong Nabi. Tapi Abu Talib, sayangnya Abu Talib ni tuan-tuan, dia tidak dapat mengucap dua kalimah menyebabkan Abu Talib dihumban masuk neraka Allah, pakai selipar kasut terompah yang kabarnya daripada api neraka Allah, kerana dua kalimah yang tidak dapat diucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita dapat kalimah itu. Daripada 7 bilion umat Nabi Muhammad, kita antara orang yang insya-Allah beruntung. Tetapi selalu saya katakan, kehidupan kita ini ibarat sebuah drama yang masih lagi belum berakhir. Bagaimana kesudahan hidup kita, kita tidak mengetahui kesudahan hidup kita. Sebab itu kalau kita tengok tahun kesedihan Nabi ini, bila Nabi menghadapi tahun duka cita kematian isteri dia, bapa saudara dia, dia beradab kepada Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, kalau kita melihat di antara dua darjat, Masyitah yang bekerja sebagai seorang tukang sikat rambut anak Fir'aun, sebegitu juga anak Masyitah. Walaupun Masyitah ini bekerja sebagai tukang rambut anak Fir'aun, sikat rambut anak Fir'aun, tapi Allah masukkan Masyitah ini ke dalam syurga Allah. Sebaliknya anak Fir'aun, Allah humban masuk neraka Allah. Sebegitu juga anak Masyitah yang masih muda lagi, bayi lagi dalam kandungan, walaupun usia dia pendek, tetapi dia masuk syurga Allah. Fir'aun yang usia panjang mati masuk neraka Allah. Maka alangkah sedihnya kalau usia kita yang panjang ini tuan-tuan, kita mati terpelanting masuk ke neraka Allah. Kali ini berlaku, dia merupakan satu perkara yang rugi. Kalau tuan-tuan nak merenung dan nak memikirkan, sebegitu juga Bilal bin Rabah, kalau kita baca, ni kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Dalam ayat-ayat Quran menyebut, orang yang beriman, orang yang beramal soleh akan mendapat ganjaran-ganjaran yang baik insya-Allah pada hari akhirat. Maka sebab itulah saya akan melazimkan kuliah saya ini dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran untuk menjadi renungan tatapan bagi kita. Pada malam ni saya memilih daripada surah Ali Imran, dalam ayat yang mengatakan, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya oleh itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka, siapa yang lepas dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan dalam kehidupan di dunia ini. Rupanya ukurnya kejayaan manusia ini ialah di akhirat nanti, bila dia lepas daripada azab neraka Allah, dia dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam satu hadis Nabi dia kata, arba'u min sa'adatil maut
an takunu zawjatul salihah wa an yakunu auladun abrara wa an yakunu khulata'u salihin wa an yakunu rizquhu fi baladih. Apa kata Nabi? 4 perkara yang memberi kebahagiaan kepada seseorang, kata Nabi. 4 perkara, kata Rasulullah, memberi kebahagiaan kepada seseorang. Ada tak 4 perkara pada kita hari ini? 1, isteri yang solehah. Suami yang soleh, isteri yang solehah. Rasa-rasa saya kat sini tuan-tuan semua dapat. Bini-bininya baik-baik, suaminya nak pergi semajid, ada suami nak pergi karaoke je. Tadi suami tuan-tuan ni nak pergi masjid. Baguslah, jaga dia lah, kata almarhum Ishaq Bahrum. Kalau ada suami yang nak pergi masjid, kata dia, yang sapu sampah, jaga suami tu bagus-bagus. Tu yang pertama. Ciri-ciri, ada tak ada? Mungkin tuan-tuan ada lah. Yang kedua, anak yang taat dan setia patuh kepada hukum Allah. Yang kedua, ada tak kita anak-anak kita ni patuh dan taat kepada segala hukum-hukum Allah? Mayang dia, puasa dia, dan sebagainya, tutup auratnya, dia patuh tak? Kalau dia patuh, alhamdulillah. Kalau dia tak patuh, silap-silap gaya menjadi bebanan kita hari akhirat besok, menjadi bebanan kita. Ada tak anak-anak kita yang taat, setia patuh kepada perintah Allah? Tunaikan tak semayang? Kalau dia jenis cerai belum, payah juga tuan. Ini juga dia. Yang ketiga, kata Nabi, rakan pergaulan yang terdiri daripada orang-orang yang soleh. Kawan-kawan kita ni terdiri daripada orang yang macam mana? Orang masjid ke orang surau? Orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik, maknanya orang yang soleh, yang baik-baik. Dan yang keempat, rezeki diperolehi di dalam negerinya. Rezeki yang dia dapat tadi, hidup dia ada rezeki. Bukan sahaja rezeki berbentuk makan minum, tetapi bentuk kesihatan dan sebagainya. Maka itu 4 perkara tu, kata Nabi, memberi kebahagiaan kepada diri seseorang. Kalau kita miliki, alhamdulillah. Dalam ayat itu dia kata sesungguhnya dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan dan kehidupan di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Jadi jangan salahkan kalau kita tertipu. Allah kata dunia ni hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ni hanyalah kesenangan yang menipu. Terleka, kadang-kadang kita ni terleka dengan dunia kita ini, kita terleka dengan dunia kita ni. Maka Allah beritahu, dunia ni kesenangan dia, ia menipu. Dunia ni kesenangan dia sekejap, menipu. Semalam kuliah di Air Limbung, tuan-tuan, makan bubur lambuk. Awan dia dengan ayam masak kicap, dengan apa tadi, sambal cili padi tu yang hijau. Berdenyut ni makan. Tapi illa qalil lah, illa qalil. Aku tambah sampai termakan, kenyang, sedap ni makan, sedap dalam hati. Kata kalau ada ubi dengan ikan kering ni lagi berdenyut. Tapi itulah dunia ni, tuan, illa qalil, illa mata'ul ghurur. Allah beritahu. Sebab itu jangan kita tertipu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bernyawa akan merasai kematian. Itu pelajaran yang kedua. Dua tadi, siapa dapat masuk syurga, maka itulah kemenangan yang besar. Yang kedua, Allah beritahu, dunia ni kesenangan dia menipu. Allah beritahu. Yang ketiga, pengajaran dia, Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup mesti mati. Saya cerita kepada tuan-tuan tempoh hari, anak murid saya meninggal dunia, umur berapa? 30-an. Bini dia sakit stroke, kena tak pakai pamper, kena mandikan, kena jaga, semua sekali kena jagakan, semua sekali diuruskan. Tiba-tiba bini yang sihat, bini yang sakit sampai sekarang masih ada, laki yang sihat meninggal dunia. Jadi bila saya solatkan, yang duduk bersama mengatakan, kawan anak murid lain kata, pelik lu Ustaz,
Saya kata pelik apa? Dia sihat, dia mati Ustaz. Yang sakit tu tak mati. Saya kata tak pelik. Sebab kita tak buka Quran. Kalau kita buka Quran, Quran ajar kita kullun nafsin, yang hidup tu mesti mati. Quran tak pernah kata yang sihat tu mati. Yang hidup tu mesti mati. Maka orang yang hidup dia kena ingat akan kematian. Yang hidup ni dia mesti mati. Kata Nabi, orang yang cerdik, orang yang sentiasa ingat mati dan buat persiapan. Dia ingat mati satu hal, tapi dia buat persiapan tu hal yang lebih penting. Dia buat persiapan tu tadi. Dan mati itu adalah merupakan, kalau ibarat kereta, ibarat brek. Ingat mati ni sunat tuan-tuan. Minta mati makruh. Ingat mati sunat, minta mati makruh. Sebab kalau kereta dia tidak ada brek, dia langgar orang. Dia langgar orang. Maka kalau kereta tak ada brek, dia langgar orang. Orang kalau dia tak ingat mati, maka perbuatan dia akan jadi jahat. Perbuatan dia tak akan kira pahala, dosa, halal, haram, dia langgar semacam. Kita dengarlah apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri baru ni sempena setahun pemerintahan dia. Saya dengar live dia ucap tadi. Bila orang tanya dia bagaimana, dia kata bagi saya yang saya pegang ini adalah amanah. Saya dipilih dan saya pegang ni amanah, dan saya akan ditanya, akan disoal oleh Allah besok pada hari akhirat. Saya rasa bangga tuan-tuan atas jawapan itu. Saya rasa bangga sebab orang ni bila dia sedar apa yang dia buat, dalam dia yang dibuat tu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia tahu dia kena balas, maka dia akan buat tu berhati-hati. Macam kita lah tuan, kalau lalu depan polis, kalau macam ni kita tak kisah pun pakai topi. Cuba lalu depan polis, jumpa pegawai daerah dan sebagainya, segera lekat tu tuan-tuan. Lekat kita tak nak buat macam mana sebab takut. Sekarang ni tak kisah sangat mamet. Kita buka-buka cabut, orang tengok pun kita gitu aja. Tapi cuba duduk dekat penguasa, kita macam tutup tuan. Cepat tutup ni. Itulah saya kata, zaman dulu nak cari orang pakai purdah cukup payah. Sekarang melambak lelaki pakai purdah dan perempuan pakai purdah. Allah uji dengan, saya katakan, musuh yang sebegitu halus, sebegitu seni, yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Kita tak dapat lihat. Bual dengan anak murid tadi, awak bayangkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan dunia ini kelang kalibut, hanya Allah hantar satu utusan ataupun makhluk yang sebegitu lemah, yang kita tidak dapat lihat dengan mata pun. Itu pun manusia tewas kalah kadang-kadang. Kan kalau nak fikir. Jadi jangan cakap besar, jangan sombonglah berjalan atas bumi ni tan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka orang sombong, orang bangga diri. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka kata Allah, setiap yang hidup nyawa pasti akan merasai kematian, dan sesungguhnya segala ganjaran kamu itu hanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Jelas segala ganjaran kamu ni, dalam hadis daripada kitab Matan Arba'in, ada sepotong hadis dalam kitab Matan Arba'in ni, dia menceritakan tentang amal manusia, tentang amal kebaikan manusia. Bila Nabi kata ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza, ad-dunya mazra'atul bila Nabi sebut begitu, saya sebutkan kepada tuan-tuan marin, yang kita tanam ni ada yang kita tuai dekat dunia, ada yang kita tuai tak tuai kat dunia. Kita tanam durian, rambutan, manggis, duku, langsat, kita tuai kat dunia, kita tuai dekat dunia. Tetapi ada yang kita tak tuai. Kita duduk dalam majlis ilmu, pahalanya kita tak nampak. Kita sembahyang bertahun-tahun di masjid, kita tak nampak. Kita bersedekah, kita baca Quran, kita tak nampak. Ini adalah tanaman yang tuan-tuan tak tuai dekat dunia, tetapi kita tuai pada hari akhirat. Orang yang yakin, dia akan terus istiqamah bercucuk, dia tetap istiqamah bertanam. Bila sampai hari akhirat, dia dah siap dah. Orang yang yakin. Tadi dalam perjalanan saya nak keluar tadi, saya tengok pokok asam cikonan saya yang saya cerita kepada tuan-tuan, yang saya kata tempoh hari bunga dia penuh satu pokok tu, daun pun naik tak nampak. Dua batang pokok tu kalau dia berbuah kesemuanya mengikut saiz bunga,
memang satu kampung makan tak habis. Satu kampung makan tak habis kalau 2 batang pokok. Tapi bila diuji dengan panas, diuji dengan hujan yang turun sekarang ni, turun hujan panas, turun panas, turun panas hujan, rupanya kusangkakan panas sampai ke petang, hujan di tengah hari. Bunga-bunga yang begitu banyak luruh menjadi putih, hanya sekadar beberapa biji yang menjadi putih tadi. Tu yang kadang-kadang saya duduk merenung, saya fikir, betul kadang-kadang kita tengok sembahyang kita banyak, puasa kita banyak, haji kita, zakat kita, umrah kita banyak, baca Quran kita banyak, sedekah kita banyak. Kita duk fikir akhirat besok tentu pahala aku besar. Rupa-rupanya sampai akhirat yang kita sangka pahala besar tadi tak ada rupanya. Hanyalah fata morgana, yang jadi tu 2-3 biji, yang lekat tu 2-3 biji. Itu belum cerita tupai bedal, belum cerita monyet datang lagi. Kalau kita habis cerita kita, jawabnya kita tenganga tengok pokok aja tan. Modal tak dapat. Sebab itu payah nak menjaga amal. Maka sesungguhnya segala ganjaran kamu hanya disempurnakan, kata Allah, pada hari kiamat. Oleh itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka, yang keempat, dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan. Sekarang ni kita belum jaya lagi kan? Sebab kita belum lagi dapat masuk syurga. Kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, hanyalah kenikmatan yang palsu. Yang palsu sahaja. Kesedapan dunia ni, kata Allah, kenikmatan dunia ni, kata Allah, hanyalah kesenangan yang palsu. Bukalah Quran, banyak mana tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan akan jumpa terlalu banyak yang Allah mengatakan bahawa dunia ni kadang-kadang mainan, kadang-kadang senda gurau, kadang-kadang perhiasan, kadang-kadang Allah kata menipu, kadang-kadang kesenangan yang sementara. Wamal hayatud dunya illa qalil, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Allah ulang berulang-ulang kali dalam Al-Quran itu supaya manusia sedar, manusia tidak terleka dalam kehidupan dia tadi, tuan-tuan, melainkan kenikmatan yang palsu saja. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya kamu akan diuji mengenai harta kekayaan. Allah kata, kamu ni, kata Allah, akan diuji dengan harta kekayaan. Dalam ayat yang lain, tuan-tuan, kan diuji. Dalam ayat, saya pergi satu surau terpapar dekat ayat surau tu. Ayat yang pertama, ayat tengah-tengah dinding surau tu, tengah-tengah surau tu dia kata faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadihi ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, kata Allah, dibuat amal baik. Tapi sebelah kiri ditulis ayat, perintahkanlah kaum keluargamu dirikan solat. Sungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, bukan kami yang meminta rezeki, minta makan daripada kamu. Saya duk fikir hebatnya Quran. Tapi di sebelah lagi ayat ni, sebelah kanan pula ayat tu, dia kata apa? Kadang-kadang berlaku pada isteri-isteri kamu, anak-anak kamu merupakan fitnah, ujian bagi kamu. Betul? Kadang-kadang bapaknya bagus, pergi semajid, anak punya pula telongkok op. Ada kadang-kadang suami bagus, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, kena pula isteri dangdut dia. Tuan kata macam mana jadi macam ni ustaz? Dah, benda ni tak pelik. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam Quran, tuan-tuan akan nampak pengajaran tu. Pengajaran tu tuan-tuan nampak. Di antaranya anak Nabi Nuh alaihi salam, isteri Nabi Lut alaihi salam, isteri Nabi Nuh alaihi salam, bapa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau nak buka, kalau nak pandang, nak perhati, kamu akan diuji mengenai harta kekayaan. Tuan-tuan ingat tak ayat mukaddimah kuliah saya yang pertama pada subuh hari itu, daripada surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Pagi tadi saya berkuliah dekat satu tempat tadi, satu tempat lah. Kita buka daripada surah Shad ayat yang pertama sampai ayat ke-13 kita baca. Berkaitan dengan Tuhan Allah. Jadi timbullah dalam bab-bab yang hari ni sekarang ni tengah hangat diperkatakan. Apa dia? Yang hangat diperkatakan isu nama Allah. Jadi saya cakap isu kalimah Allah ni diterjemah daripada kitab Bible pada tahun 1974 khabarnya. Dah lama dah, bukan baru, dah lama dah. Jadi timbul isu ni kata. Jadi saya pun kata, saya tanyalah, kalau kita buka Al-Quran, Quran akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak kata Rabbi Malaysia, dia tak kata Rabbi Indonesia, dia tak kata Rabbi Melayu, kan? Dia tak kata Rabbil bagi muslimin muslimat, tapi Rabbil Alamin, dengan makna satu dunia ni Tuhan dia Allah, there's only one God. Tuhan yang satu, Allah. Dia tak ada Tuhan yang lain. Yang lain daripada itu bukan Tuhan. Itu yang kita buka sifat istighna, iftiqar, kan, sifat antara sifat terkaya Allah daripada sekian alam. Itu ke. Jadi bila timbul persoalan ni, nama Allah itu jangan dipermain-mainkan. Jangan dipersenda-sendakan nama Allah Subhanahu Taala. Cuma saya sempatlah duduk fikir, kalau kita di sekolah Melayu, kita nyanyi lagu Johor, Allah peliharakan Sultan, kan? Betul tak? Betul? Cikgu betul ke? Ni pengetua, matan pengetua tahulah kan. Kalau tuan-tuan pergi sekolah Tamil, dia nyanyi macam mana Tuan-tuan pernah dengar? God peliharakan Sultan ke Allah peliharakan Sultan? Allah juga pelihara Sultan. Makna lain pada dulu dah pakai. Sekolah Cina, sekolah Cina. Sekolah Cina apa sebut? God peliharakan Sultan ke Allah pelihara Sultan? Tanyalah sendiri tuan. Allah. Cuma dalam bab ini dah tuan-tuan, kita tak nak dipermain-main lah nama Allah. Bagi pandangan, kita ada pandangan masing-masing pandangan. Bagi kita yang dah mantap akidah ni tuan-tuan, insya-Allah kita boleh bezakan. Orang Nasrani dia kata Allah tu Tuhan dia. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang telah menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi dengan sebenar-benarnya. Jadi dia anggap Tuhan ni ada 3. Kalau Tuhan ada 3, mesti ada Tuhan nombor 1 yang dulu. Dia akan tunjuk kekuasaan dia. Tak payah banyak lah. Kalau kita ni bini ada 3 laki, tak pening kepala bini. Kalau P.Ramlee yang itu 3 bini dia. 3 bini. Aku kahwin 3, kan? 3 bini dia, kan? Okey juga lagi, kan? Tapi kalau perempuan, laki dia 3, tak bergaduh. Kita berhenti azan dulu tu. Aku suka perempuan. Kita berhenti azan dulu.
haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi salatu ala innaka la sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung sikit lagi. Bab benda ni tengah hangat diperkatakan tuan. Hangat. Kalau orang tanya pandangan saya lah, saya kata sebaik-baiknya tak payahlah pakai, tak payah dia diguna. Tapi benda tu dah buat daripada tahun 74 mungkin khabarnya, dan diterjemah dalam perkataan Melayu kita. Tapi satu, yang kedua bagi saya, jangan dipermainkan nama Allah, jangan diperlekehkan nama Allah, nama Tuhan kita. Jangan disalahgunakan. Cuma kadang-kadang yang kita bimbang bagi orang yang tak faham, khususnya orang yang tak ngaji bab akidah. Saya ngajar anak murid tuan-tuan, saya ngajar anak murid. Bila sampai kepada perkara faraid, senang lagi dah ajar. Orang kata faraid ni nak pergi harta pusaka, nak ingat al-furud, ashal furud, kan, bahagian-bahagian ahli fardu, siapa dia, satu nak hafal tu 1/2, 1/3, 1/4, senang lagi. Munakahat senang lagi, jinayah senang lagi, kan? Tapi bila kena sampai kepada bab tauhid, kita nak mengajar sesuatu yang kita tak nampak dengan mata, nak fahamkan kepada anak murid. Jadi bila kata dalam itu, dia sebutlah beberapa kitab tu, Allah Ta'ala ini dia terkaya daripada sekian alam. Murid ingat kaya ni banyak harta. Kalau budak-budak yang kaya dia ingat banyak harta. Allah terkaya sekian alam, berhajat tiap-tiap yang lain hanya kepada ni. Jadi bab ni kalau kita dah belajar bab tauhid, kita mantap, insya-Allah kan silat raya dia kedatangkan keuntungan kepada Islam. Macam mana orang Islam Tuhan di Allah, orang Nasrani Tuhan di Allah pula. Nanti orang akan tanya, apa beza pula Allah Tuhan orang Islam dengan Allah Tuhan orang Nasrani? Jawabnya, Allah Tuhan orang Islam ni dia setunggal. Dia there's only one God, Tuhan yang satu. Manakala orang Kristian menganggap Tuhan tu ada 3. Bila ada 3, mesti ada Tuhan yang satu, nombor 2, nombor 3. Tadi hujah yang pertama, kalau 3 ada Tuhan dalam dunia ni, ada 3 Tuhan, tak bergaduh dia. Kalau kita ada 3 suami, agak-agak bergaduh tak? Timbullah perasaan, kalau ada 3 Tuhan, Tuhan mana yang dulu? Macam tanya budak lah, telur dengan ayam mana dulu? Budak kata ayam. Seorang lagi kata, kalau tak ada telur macam mana boleh keluar ayam? Kalau tak ada ayam macam mana boleh bertelur, kata dia. Dalam satu kelas gaduh riuh. Mana dulu saya kata telur, yang tadi kata ayam. Sana telur lah. Kalau tak ada telur macam mana ayam nak keluar? Dia pula kata, kalau tak ada ayam macam mana nak telur? Kita bergaduh tak masal-masal. Kita bergaduh nak tak masal-masal. Macam pisang goreng dengan goreng pisang, mana dulu? Pisang goreng ke goreng pisang? Jadi kalau ada 3 Tuhan, Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3, yang pertama bermakna ada yang dulu, ada yang kemudian. Satu. Yang kedua, kalau Tuhan tu dia mesti berlawan buat makhluk dia sendiri, menunjukkan kekuasaan dia dan sebagainya, kan? Mesti ada yang dulu. Sedangkan kita tahu bahawa Allah ini dia terkaya dari sekian alam, dia tidak memerlukan pertolongan, bantuan. Kalau dia kena buat, bermakna sifat dia sifat baru, bermakna lemah. Kan? Satu. Yang kedua, kita ambil senang hujah di beginilah tuan. Seekor lembu kalau dia mengandung, anak dia lembu. Takkan lembu mengandung keluar-keluar anak kucing. Miau, miau. Lama aku tunggu 9 bulan rupanya keluar anak kucing. Wah, kita tengok ayam ngeram. Ayam jantan mengawan ayam betina, dia pun bertelur. Kita tunggu dia ngeram, keluar lembu semua sekali. Wah, kaya kita hari ni, kata 5 ekor lembu keluar dari bawah. Kan? Jadi ke begitu? Jawabnya tidak. Seekor ayam mesti anaknya ayam, seekor lembu anaknya lembu. Kalaulah Nabi Isa tu manusia, bapa dia manusia, Nabi Isa tu mati, bapa dia mati. Kalau nak bapa Tuhan mati, dia bersifat lemah, dia tak layak jadi Tuhan.
Habis siapa bapa Nabi Isa, Ustaz? Allah jadikan Nabi Isa tidak berbapa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada berbapa. Berarti mana Allah jadikan Nabi Adam tidak berbapa. Begitu juga Allah berkuasa. Jadi Nabi Isa tu siapa? Nabi. Dia bukan Tuhan. Maryam dia ibu kepada Nabi Isa. Yang lahirkan Nabi Isa tidak berbapa. Anak-anak pening kepala. Jadi orang akan hujah. Nampak sangat ajaran yang dibawa oleh orang Kristian ni sebenarnya tak betul. Kalau ada 3 Tuhan kan bergaduh. Kita tetap kata Tuhan itu there's only one God. Tuhan yang satu. Allah. Jadi benda ni kita kalau faham tuan-tuan, alhamdulillah lah. Yang kita bimbang orang tak faham. Yang jenis tak ngaji, tak nak belajar bab tauhid ni, dia jenis tak nak ngaji, tak nak belajar. Itu yang kita bimbang boleh terpengaruh mungkin dalam bab itu tadi. Okey. Sungguhnya kamu akan diuji mengenai harta kekayaan dan diri kamu, kata Allah. Dan sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kamu, kata Allah, dan dari orang yang persekutuai Allah berbagai gangguan. Dia akan ganggu macam-macam dan menyakiti. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya sikap itu adalah perkara yang memerlukan tekad. Sabar ajalah. Sabar macam mana? Tunggu masa kita kekal dengan pegangan kita, yakin kita Allah Tuhan yang satu, yang yang mentadbir 7 petala langit dan bumi tadi kan. Itu keadaan tu tadi. Kita masuk kepada hadis Nabi. Ni sampai berapa kuliah? 45 minit Ni baru 42 Sikit lagi tuan-tuan. Kadak lagi tuan-tuan, kadak 5 minit je. Kadak 5 minit, 5 minit, 5 minit. Boleh kan? Boleh kan? Boleh teruskanlah. Apa kata hadis Nabi ni tuan-tuan? Hadis ni mungkin saya dah baca kepada tuan-tuan. Tapi hadis ni saya suka baca dia. Sebab hadis ni sekali kita baca, pengajaran dia ada. Kalau baca, jumpa lagi. Membuat-buat ilmu ni tuan-tuan. Subhanallah. Subhanallah. Macam saya kata, saya balik hari tu berbual dengan seorang imam. Satu surau tu dia pegang duit dulu, dan adalah lebih kurang 7,000. Duduk makan dekat satu warung depan sana. Lepas tu ada anak muda seorang. Jadi dia kata sekarang ni kita macam dia kuliah banyak begini. Duit surau tu ada 30,000 kabarnya. Pelik Ustaz. Saya kata tak pelik. Tak pelik. Orang buat baik sebegitulah. Sebab Nabi kata dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang yang buat baik tu tuan-tuan tengok menyumbang harta pada jalan agama Allah, fi sabilillah, berjuang sama ada harta dengan jiwa, ibarat pokok yang dipotong tadi. Keluarkan buah kita potong, keluar lagi buah, potong, keluar lagi buah, potong. Haji Mahbub sedapnya kalau potong durian buah macam tu kan. Sawit lagi sedap. Sekarang sawit nak dekat 800 dengarnya. Kita potong 7 tandan cikgu, dia keluar 7 tandan. Potong lagi keluar 7 tandan. 3 batang kita tanam kat rumah cukup lah. Nabi tanya siapa dia tu? Jibril kata inilah gambaran umat engkau yang menyumbang harta, tenaga fi sabilillah. Tuan-tuan potong asam kuih ni cantas. Saya cakap Haji cantah pokok kuih ni cantah, dia keluar 2 cabang. Cantah lagi dia keluar 4 cabang. Cantah lagi dia keluar 6 cabang. Percayalah orang yang sumbang harta pada jalan agama Allah, keberkatan dia bukan main-main. Masjid ni tuan-tuan kan, antara masjid yang selalu saya sebut di mana-mana. Sampai orang tanya, mana dapat duit? Tak, aku pun tak tahu. Masjid ni antara maulid, tanyalah mana yang menjadi bualan saya pergi masjid tu. Yang ambil kayu tu, yang ambil kayu kan, yang beli kayu tu kan. Saya cakap dengan dia, betul lah Ustaz, ramai rupa orang wayang ramai Ustaz. Ya, saya kata, mana dapat duit ni Ustaz? Saya mana tahu. Janji Allah, walau ahnan ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tapi susah tuan-tuan nak letakkan keyakinan tu payah. Sampai unta tu Nabi sebut tiang Masjidil Aqsa, Permaidani dia warna apa, pintu dia ada berapa. Mereka percaya tak? Tak percaya. Mana mungkin Muhammad? Tuan-tuan yang duduk sini surau, saya tanya lampu panjang berapa pun tuan-tuan tak tahu kan. Sebab apa? Saya selalu cakap, sebab bukan kerja kita datang surau nak kira lampu panjang. Ni orang tak ada kerja kita nak imarahkan, nak sembahyang. Begitu juga dalam hidup kita dalam dunia. Saya kata ada benda yang penting tuan-tuan, dan ada benda yang jauh lebih penting. Benda yang penting nak cari rezeki, tu benda penting.
Tapi benda yang jauh lagi penting, nak siapkan bekal bagi perjalanan kita yang panjang akhirat. Itu sebenarnya jauh lebih penting. Sebab tu saya kata tadi, kalaulah Masyitah, anak dia usia pendek dapat masuk syurga, Fir'aun usia panjang masuk neraka, jangan sampai kita ni umur panjang masuk neraka. Patutnya masuk syurga. Ni dalam bab ni, dia tanya, apa lagi tanda Muhammad? Apa tanda lagi? Kami tak percaya juga. Ada tak jumpa kafilah dagang? Nabi kata ada. Kafilah dagang ni bawa 2 guni, kata Nabi. Unta dia. Dia masuk bila? Arah mana? Ni, kata Nabi. Dia arah ni, kata Nabi. Bila? Hari Rabu selepas asar, sebelum terbenam matahari. Apa tanda dia? Unta tu bawa 2 karung putih dan hitam. Dia tunggu, ramai-ramai tunggu. Sampai masa yang dijanjikan unta tu masuk, rombongan tu masuk dengan tanda seekor dari unta tu dia bawa 2 karung putih dan hitam. Masuk dah arah ni. Masuk tepat. Apa mereka cakap? Lama ni kami agak-agak je kau ahli sihir Muhammad. Rupanya kau memang sehebat sihir. Ini hati manusia dah, Tan. Jangan buat main. Sebab itu kadang-kadang orang panggil hayya Allah salah, hayya Allah, kebal aja telinga dia. Tak tahu apa tantik telinga, tak tahu dah. Dia siapa je kembali, kita dapat pergi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia dengar macam tak dengar. Kadang-kadang kita duk fikir kan, macam panggil batu tau. Batu buat tak reti je kadang-kadang. Ini dekat Perancis banyak berlaku, sini tak ada. Lepas Covid, tuan-tuan. Sebelum Covid, selepas Covid, hari ni nak terangkat Covid, cuba tuan-tuan tengok orang yang datang semasjid, orang yang datang surau. Cuba tengok. Orang ada sebelum Covid datang. Covid terus tak datang. Ada lepas Covid harus terus tak datang. Kita tengok kita ni pula kan. Dia PKP terus kat rumah. Tak pergi lagi semasjid. Ada yang datang balik, nak datang balik. Alhamdulillah. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa minit lagi? 10. Janji sikit aja. Aku jalan pun jauh je. Saya kalau nak kuliah setengah jam lah. Sikit aja lagi. Tidak ada, dia kata, dia aku menyaksikan di sini bahawa tidak ada Tuhan selain daripada aku aja. Allah kata aku Tuhan dan tidak ada sekutu bagi aku. Tak ada yang sama dengan aku, tak ada. Allah satu je Tuhan. Tu kena faham. Dan Muhammad itu adalah hamba aku, kata Allah, dan rasul aku. Tadi dalam ayat surah Sad tu dia kata, kenapa rasul ini dipilih daripada kalangan kita? Muhammad yang dapat jadi nabi, kita tak dapat. Tonton kat sini ada tak yang kecil hati tak dapat jadi ketua kampung? Kalau tak dapat dah lah, tuan. Kalau ada rezeki ada. Kalau ada rezeki ada, tak ada dah. Ada yang merajuk tak dapat jadi nabi. La ilaha, itu kerja Allah. Allah tahu nak pilih siapa yang layak. Kan? Ini rakam ni. Agak. Dan dia kata dia reda dengan ketetapan. Siapa yang tidak reda dengan ketetapanku, kata Allah. Siapa yang tak reda dengan ketetapanku, kata Allah, tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmat kurniaanku, kata Allah, maka hendaklah dia menyembah Tuhan yang selain daripadaku. Nak tanya orang perempuan, reda tak Allah fardukan sembahyang 5 waktu? Orang perempuan dengar tak dengar aku tanya? Reda tak? Reda, bagus. Reda tak Allah fardukan puasa sebulan Ramadan? Reda. Reda tak Allah suruh kita pakai tudung? Reda. Reda tak Allah haruskan lelaki berkahwin lebih satu? Dengar. Cakap nanti kecil hati. Cakap nanti kecil hati. Kena reda ke semuanya, tuan-tuan. Suka tak suka, sedap tak sedap pandangan mata, kita kena reda pemberian Allah. Reda, terima. Saya tak suruh tuan-tuan setuju. Mana saya tak suruh tuan-tuan kahwin. Tanya Allah tetapkan dia reda tak? Kalau reda bermakna kita iktiraf Allah tu Tuhan kita. Kita reda Allah tetapkan. Adil tak adil, saya tak suka suruh lelaki tuan-tuan kahwin baru. Saya tak suruh lelaki tuan-tuan kahwin. Saya tanya reda ke tak reda ketentuan Allah tu. Yang saya tanya tu, reda ke tak reda. Ada saya banyak benda tuan. Baru ni ada satu kawasan tanah ni, panjang ceritalah. Tanah ni dah dipecah. Saya ada cerita tak ke sini? Dipecahkan lot. Lepas tu dah jual pada orang. Orang dah bayar duit. Tiba-tiba dah bayar duit, tanah tu dijual pula orang lain. Soalan yang pertama, apa hukum jual tanah tadi? Soalan kedua. Tu belum lagi sampai kepada bab
ketentuan harta pusaka. Bila seorang tu dapat harta pusaka, kan Allah kata lidzakari mislu hazil unsayain. Bagi anak lelaki 2 bahagian anak perempuan. Ni ayat Quran. Kan? Tiba-tiba tak apalah, tolak ansur. Bagi sama ajalah. Jadi tak kisahlah. Ingatlah bagi sama tu puas hati rupanya. Kalau kau tak nak bagi aku, ini perangai manusia. Betul lah, kalau kamu bagi dia 1 dunia, dia nak 2 dunia. Bagi 2 dia dunia, dia nak 3 dunia. Kamu sumbat mulut dia dengan tanah, baru dia berhenti. Itu perangai manusia tu, minta maaf cakap. Jadi kita belajar agama, kita kena redha ketetapan Allah. Allah tentukan hujan, terima. Allah tentukan panas, terima. Kan? Hujan sekarang ni, saya tengok tadi tempat saya hujan. Bila saya pergi kebun, tanah Mekah semua sekali. Kan, tu tengok orang jiruh yang saya cakap pada tuan-tuan hari tu, orang jiruh pokok durian besar pemeluk ni. Baiknya Allah. Saya bila tengok keadaan ni, saya buka Quran. Bila saya buka Quran, dalam Quran kata, kamukah yang menyimpan air atau aku yang menyimpan air? Soalan pertama. Soalan yang kedua, kata Allah, kalau aku hilangkan air daripada muka bumi ni, kata dia, Tuhan mana lagi yang boleh mendatangkan air? Bumi terdut, air tadi kering, habis semua. Siapa boleh datangkan air? Kan? Mana boleh, siapa boleh datangkan air? Ini kehebatan Allah bagi orang yang nak fikir, yang nak merenung, dia tengok, dia fikir, dia renung, dia ambil pengajaran. Kan? Tidak reda, tidak rasa cukup pemberian aku dah bagi, dia tak cukup-cukup lagi, nak lagi. Maka hendaklah disembah Tuhan yang lain daripada aku. Nak buat apa? Dia iktiraf Allah tu Tuhan dia. Kan? Macam kita perempuan, laki bini, suami isteri, kita redalah terima suami kita. Macam ni rupa laki aku. Kan? Redalah. Terima tak agak-agak? Terimalah. Lah laki kita nak buat macam mana? Dulu kami handsome. Lawah. Kami main jalan tu mematu-matu. Tuk-tuk-tak kita tengok. Main macho berdepan dia jalan. Sekarang dah tua nak buat macam mana kan? Reda ajalah ketentuan Allah begitu kan? Nak buat macam mana? Begitu juga isteri kita. Reda ajalah bini kita macam mana kan. Oleh itu sesiapa yang berpagi-pagi, kata Nabi, dia berduka cita terhadap dunia, dia sedih dengan dunia. Bangun pagi besok senyum, jangan muka macam belontok payah. Pasal tak ada sarapan kuliah. Contoh, siapa yang berpagi-pagi berduka cita terhadap dunia, sedih tak ada niat, maka seolah-olah kata Allah, dia dah marah kepada aku. Dia marah kepada aku. Cuba bangun pagi besok senyum aja kan. Tengok muka bini senyum. Bini tengok kita senyum. Bini pun kata, abang ni pun terbiat apa. Selalu orang Melayu gitu dah perangai tu kan. Dia tengok lain macam pun terbiat lah, dia kata tuan. Dan sesiapa yang merasa sakit atas suatu musibah, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Sesiapa yang menemui orang kaya, dia merendahkan diri. Jangan rendah diri kepada orang kaya. Jangan rendah. Kita nak rendah diri tuan-tuan kepada Allah. Jangan nak rendah diri kepada orang kaya. Maka akan hilanglah 2/3 daripada agamanya. Saya tak baca habis, saya nak potong bawah tadi. Dan sesiapa, kata Nabi, yang tidak pernah mengambil peduli dari mana sumber makanan yang dia makan, yang masuk dalam perut dia tak pernah ambil kisah dia makan tu. Mutakhir ni kan tangkap sana kan, tangkap sini, tangkap. Apa? Hari tu apa? Daging apa? Agak bertahun-tahun kita makan daging apa? Kaktus apa? Apa daging apa tu? Daging rimau. Bukan daging rimau, daging import tu. Aduh, macam-macam benda kan. Nak buat macam mana tuan-tuan? Nak buat macam mana kan? Kita zaman sekarang ni, saya kalau nak makan tengok benda-benda, tengok anak kat sekolah kadang-kadang tengok benda-benda apa? Soset apa? Alah, aku tak tergamak nak makan. Nak masuk je tak gamak. Tengok budak makan sedap. Kita pun tak tahu benda-benda sumber-sumber tu daripada mana kan. Carilah tuan-tuan. Sebab faktor hari ni kerah hati tuan-tuan. Faktor kerah hati, orang tak boleh terima peringatan. Faktor apa? Bukan faktor muka tuan, tapi faktor kerahnya hati. Kerana makanan yang kita makan. Minta maaf cakap lah, makanan yang kita makan, kita bagi apa kan? Kan? Minta maaf cakap. Siapa yang tidak pernah mengambil peduli sumber mana makanan yang dimakan, maka dia tak pernah peduli daripada pintu mana Allah masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan sesiapa yang tidak bertambah agamanya,
Maknanya apa? Ilmu umur dia makin tua. Makin tua, makin tua, makin tua. Tapi ilmu agama makin tak ada. Makin tak ada, makin ilmu agama. Jahil, makin jahil, makin jahil. Bila jahil ilmu, kalau kereta banyak minyak, maka jauh dia berjalan. Kalau ilmu, tuan-tuan, banyak ilmu, maka banyaklah kita beramal. Kalau orang makin lama makin sedikit ilmu, makin lama makin sedikit, bermakna orang ni makin amal dia makin kurang. Siapa yang kata Nabi makin kalau dia amal makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, mati itu lebih bagus sebelum dia berkurang sampai ke pangkal. Jadi tengok kita ni, ilmu kita ni bertambah tak tiap-tiap hari. Kalau makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh, mati je lah senang. Sebelum dia berkurang sampai ke pangkal tak ada. Dan nak cari ilmu, bukan tuan-tuan. Saya yang duduk ni, tuan, kawan, bual dengan kawan daripada Shah Alam. Ustaz, macam mana Ustaz? Pusing saya kata. Lama tak duduk majlis ilmu. Lama tak duduk kuliah. Ustaz macam tu juga. Apa? Kau ingat apa? Ingat apa? Manusia pun sama. Kalau tuan-tuan tak makan nasi 3 hari lah, tuan-tuan. Apa jadi? Apa jadi 3 hari tak makan nasi? Pak lembek terkulai, tuan-tuan. Kalau ilmu tak dapat, peringatan tak dengar. Sebab itu dalam Islam disuruh kita beri tazkirah. Paling tak ada hari Jumaat tu ada. Bagaimana pula kalau hati tidak beri tak diberi makan tak ada? Macam mana? Kan? Macam mana pula makanan rohani itu tidak ada? Lagi kerah hati kita manusia. Jadi timbang-timbanglah apa yang disabdakan oleh Nabi dan apa yang difirmankan oleh Allah. Sampai situ kita berhenti, insya-Allah. Ada pesanan penaja, insya-Allah kita buat tahlil ringkas. Tahlil ringkas pahala bacaan kita ini, tuan-tuan, kita hadiahkan kepada almarhum Abdul Rahman bin Ahmad, almarhum Abu Hasan bin Ahmad, almarhum Muhammad bin Abdul Rahman, almarhum Idris bin Abdul Rahman, almarhum Nurisam bin Haji Muhammad Taha, almarhum Haji Ahmad bin Haji Idris, almarhum Isnin bin Mi'on, almarhum Manab bin Haji Yusuf, almarhum Daud bin Rahim, almarhum Kamarudin bin Haji Ali, almarhumah Lema binti Temal, almarhumah Azizah binti Abdul Rahman, almarhumah Salmah binti Abdul Rahman, almarhumah Nurun Nasyah binti Nurisam, almarhumah Menah binti Fajar, almarhumah Itam binti Makhib, almarhumah Asmah binti Abdul Rahman, dan kepada seluruh orang Islam di mana-mana sahaja mereka berada, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaina ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'ina wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukukina alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه هنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلنا آمين يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا وصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مذير بربك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم عبد الرحمن بن أحمد إلى روح المرحوم أبو حسن بن أحمد إلى روح المرحوم محمد بن عبد الرحمن إلى روح المرحوم إدريس بن عبد الرحمن إلى روح المرحوم نوريسام بن حجي محمد طه إلى روح المرحوم حجي أحمد بن حجي إدريس إلى روح المرحوم إسنين بن مئون إلى روح المرحوم مناب بن حجي يوسف إلى روح المرحوم داود بن رحيم إلى روح المرحوم كمارودين بن حجي علي وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين إلى روح المرحومة لما بنت إسماعيل إلى روح المرحومة عزيزة بنت عبد الرحمن إلى روح المرحومة سلمى بنت عبد الرحمن إلى روح المرحومة نورنا شاه بنت نوريسام إلى روح المرحومة منah بنت فجر إلى روح المرحومة إتام بنت مدكم إلى روح المرحومة أسماء بنت عبد الرحمن وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليها أجمعين أوصل الله ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم ضائف الله رحمتك ورضوانك علينا وعليهم
اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالدهم الجميع برحمته ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ذكر قبل والخلود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله أكبر.